Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla direzekikan lagi kita bertemu untuk kita melanjutkan perbicaraan kita atau perbincangan kita terhadap matan Al-Waraqat melalui huraian Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki yang beliau hasilkan karya yang dinamakan sebagai Qurratul Ain. Qurratul Ain di syarhi Waraqat Imam Al-Haramain. Alhamdulillah, kita telah pun bergerak daripada satu safhah ke satu safhah, dan kita pertemuan pada minggu lepas kita masuk kepada ta'rif kepada al-mubah. Selas kita bincang pasal mubah. Ke belum lagi? Mubah tak masuk lagi? Mandu pun tak masuk lagi? Tu nampak sangat tu nak cepat habis tu. Itu tak letak lagi Kentucky depan ni. Untuk pengetahuan semua kitab ini karangan Imam Al-Hattab. Dekat dengan Juhur ni ada mat'am namanya mat'am Al-Hattab. Subhanallah, satu munasabah yang sangat baik. Min Al-Hattab ila Al-Hattab, min Al-Hattabi ila Al-Hattab. Okey. Pertemuan lepas kita telah pun bicara tentang ta'rif al-wajib, al-wajib, al-mandub, dan juga apa namanya, al-wajib, ta'rif kepada al-wajib, dan kita telah melihat tentang apakah pertikaian yang berlaku terhadap ta'rif al-wajib serta jawapan balas daripada Imam Al-Hattab dan juga Imam Al-Mahalli. Baik, kita masuk kepada hari ini ta'rif kepada al-mandub. Cuma dalam pertemuan lepas kita ada masuk kepada apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hattab berkenaan dengan orang yang ditolak syahadahnya, ditolak kesaksiannya di mahkamah apabila dia tidak melakukan sembahyang sunat witir. Jadi kalau kita baca apa yang disebut apa yang disebutkan sebagai contoh, wa man taraka al-witra ruddat syahadatuhu, wa man taraka al-witra ruddat syahadatuhu. Ini adalah pertikaian lah terhadap ta'rif, sebab ta'rif wajib ni ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau satu benda tu ditinggalkan kemudian ada hukuman, maka itu menunjukkan bahawa perbuatan itu adalah wajib. Kalau dia diminta buat, kalau tak buat dapat hukuman. Lalu datanglah pertikaian terhadap ta'rif ini dengan menyatakan bahawa sembahyang witir itu tidak wajib, tetapi siapa yang tinggalkan sembahyang witir tertolak syahadah dia. Okey. Dan tadi saya baca sekejap apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dalam kitab beliau Al-Aziz dan juga beberapa kitab-kitab yang lain. Seakan-akan tapi nanti kita akan cuba dalami lagi. Seakan-akan barang siapa yang meninggalkan sembahyang sunat witir dalam mazhab Syafi'i kita, orang itu juga tertolak syahadah dia. Dan kita ni, saya tak tahu lah, kalau saya sendiri tu naknya kalau masuklah mahkamah memang kena tolak syahadah, tak boleh jadi saksi. Tidak adil, dianggap tidak adil kerana biasa tidak sembahyang witir. Saya tak tahu lah, mungkin depan saya witir memang kita sembahyang tidak lagi, jadi layaklah jadi saksi tu. Tapi kalau semua yang di depan saya ni pun juga kaki tak sembahyang witir, memang kita semua ni tak layak jadi syahadah. Di sinilah apa yang disebut oleh para ulama kita bahawa berdasarkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, seakan-akan segala hukum hakam jenayah itu perlu kembali kepada ta'zir.
Okey, kerana apa? Kerana tidak ada saksi yang layak menjadi saksi dalam undang-undang dalam jenayah. Saya pernah dengar perkara itu daripada mulut Fadilatul Syekh Said bin Shaltut dan juga Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi. Apabila Al-Azhar Mesir sendiri semenjak dah 200 tahun yang lepas, hukuman hudud dan kisos itu tidak hukuman hudud lah secara jelasnya, hukuman hudud itu tidak dilaksanakan. Sebaliknya segala hukuman yang berlaku akan dijatuhkan berdasarkan ta'zir. Lalu Fadilatul Syekh Yusri menyatakan antaranya kerana tidak ada saksi yang adil. Jadi kalau kita cuba refer balik dalam mazhab Syafi'i kita, contoh inilah contoh dia. Barang siapa yang dia ini memang biasanya dia cuai dalam mendirikan sembahyang sunat witir. Bukan sembahyang wajib, sembahyang sunat witir. Pun begitu, orang yang meninggalkan sembahyang sunat witir tertolak kesaksian dia. Bayang kalau dia melihat satu jenayah berlaku, dia jadi saksi di mahkamah, hakim dia minta tanya satu soalan. Awak ni selalu sembahyang witir tak? Dia kata tak. Oh, minta maaf, kalau macam tu kesaksian awak, penyaksian awak tertolak. Awak tidak layak menjadi saksi. Sebab tu banyak hukum hakam yang berkaitan dengan hudud contohnya tidak dapat dilaksanakan kerana syarat pada saksi itu sendiri. Lepas tu kalau kita perasan, orang Mesir kalau dia kahwin, dia akan kata zawajtuka ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah wa ala mazhab al-imam al-a'zam Imam Abi Hanifah an-Nu'man. Aku kahwini kamu dengan apa? Berdasarkan kitabullah, berdasarkan hadis Nabi dan berdasarkan mazhab Imam Abu Hanifah an-Nu'man. Dulu saya peringkat awal bila tengok benda tu berlaku, je pelik kan, kenapa mazhab Imam Abu Hanifah? Rupanya kerana dalam mazhab Imam Abu Hanifah, saksi ataupun bukan saksi, wali itu tidak disyaratkan mesti seorang yang adil. Bahkan kalau wali yang fasik juga boleh menjadi wali. Tapi dalam mazhab Syafi'i, wali yang fasik tidak boleh menjadi wali. Lalu disebabkan contoh kalau orang yang melakukan katakan dia melakukan perbuatan yang tidak baik ataupun dia ditolak kesaksian dicontoh, maka dia akan bagi kesan kepada perkahwinan kalau ikut berdasarkan mazhab al-Imam Syafi'i. Jadi daripada sini tahulah kita bahawa seakan-akan mazhab kita juga berpendirian orang yang meninggalkan sembahyang witir itu tertolak kesaksiannya. Sebab tu dalam isu undang-undang ni mazhab kita agak ketat. Dari satu sudut maknanya bukan senanglah nak jatuhkan hukuman, supaya saksi itu sendiri yang nak bagikan keterangan dalam mahkamah, dia ini serba-serbinya sempurna, tidak langsung melakukan dosa besar, tidak langsung melazimi dosa kecil, hatta benda-benda sunat yang macam ni pun dia tidak tinggal. Jadi dia itu mempunyai keahlian untuk kita katakan orang macam ni berat kemungkinan dia tak akan buat penustaan di dalam mengeluarkan pandangan di mahkamah. Sebab kita paling takut dia tipu. Bila dia tipu, nanya orang yang kena tuduh. Jadi dengan sebab itulah syarat seorang saksi itu sangat ketat sampai begitu sekali. Jadi kalau tak cukup dia punya kesaksian dia, syarat tak cukup, tak boleh dijatuhkan berdasarkan hukuman asal, maka dijatuhkan hukuman berdasarkan hukuman ta'zir sekurang-kurangnya. Dia juga disebut di situ bagi orang yang tidak melakukan sembahyang sunat 2 rakaat fajar, juga seakan-akan tertolak. Saya nak pastikan balik dalam mazhab kita macam mana sebenarnya, juga tertolak kesaksiannya. Ya Allah, rasanya. Sebab tu saya pernah terdengar Syekh Said pernah kata, mana ada saksi yang adil zaman sekarang ni. Beliau pernah sebut sebab beliau baca dalam kitab Matan Nabi Syuja', beliau kata mana saksi yang adil zaman sekarang, tak ada dah saksi yang adil. Masa tu saya kata takkan saya tak jadi saksi yang adil dalam hati lah. Bila kita cek balik, baru sedar maksudnya kita sendiri pun tidak layak dianggap sebagai saksi yang adil, yang keterangan kita itu boleh didengar oleh hakim, kerana kita tak cukup dari segi kriteria. Cuma adakah ini menunjukkan witir itu wajib? Tidak, witir tidak wajib. Namun bagi orang yang nak menjadi saksi, dia ada kriteria yang tinggi. Antaranya dia sangat mengambil berat terhadap ibadah-ibadah sunat. Jadi apabila dia tidak mengambil berat ibadah sunat, maka dia ditolak kesaksiannya. Namun ini tidak dianggap sebagai hukuman.
Kerana ia adalah semata-mata kerana martabat bagi seorang saksi itu tinggi, lalu dia ada syarat-syarat dia tertentu. Kiralah syarat-syarat dia itu wajib ditunaikan atau sunat ditunaikan, pulang. Contoh, orang yang jadi saksi, dia tidak boleh melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau dia melakukan dosa besar, dia ditolak kesaksian dia. Baik, adakah dia wajib untuk meninggalkan dosa besar? Ya, dia wajib meninggalkan dosa besar. Kalau dia tak jadi saksi pun, dia wajib tinggalkan dosa besar. Baik, dia dan sebagai seorang saksi, dia juga diminta untuk melazimi benda-benda sunat tadi. Contoh macam sembahyang witir tadi. Baik, kalau dia meninggalkan sembahyang witir, adakah dia berdosa? Dia tak berdosa. Namun dia tidak layak untuk menjadi seorang saksi. Okay. Minggu depan kita bawa lagi. Dan saya nak pastikan sungguh betul tak mazhab Syafi'i kita meletakkan syarat antara saksi yang diterima kesaksian di mahkamah adalah orang yang melazimi sembahyang witir. Kalau dia tak sembahyang witir, memang dia culas sembahyang witir, dia sembahyang fardu je, maka adakah dia ditolak kesaksian dia? Minggu depan kita bahaskan lagi, insyaAllah. Sebab ni satu benda yang bagi saya barulah. Mungkin adik-adik dah pernah belajar. Saya sedar amanahnya fiqah ni tak belajar habis lagi. Masih lagi belajar, masih lagi sikit-sikit tu. Tak dapat belajar betul-betul habis lagi. Okey, alhamdulillah. Kita masuk kepada ta'rif al-mandub pula. Fal wajibu ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih, wal mandubu ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Qala sayyidina al-imam Imam al-Haramain al-Juwaini ma'a asy-syarih وهو سيدنا الإمام الحطاب المالكي رحمهما الله عز وجل ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وقراء كتبهما إلى يوم الدين اللهم أمين. قال سيدنا الإمام الحرمين وكذلك مع شرحه الإمام الحطاب: والمندوب المأخوذ من الندب وهو الطلب لغة وشرعا من حيث وصفه بالندب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب dari segi matanya apa? والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. Itu segi matan. Ini lebih kita hafal matan ni sebab kita akan lebih jelas dalam kita menghuraikan kitab ini. Jadi mandub segi makna syaraknya, makna istilah usul fiqhnya adalah sebarang perbuatan yang kalau dibuat dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak menerima hukuman. Maksud tidak menerima hukuman tu tidak dibalas neraka. Jadi di sini sebut al-mandub itu diambil daripada an-nadb. Al-mandub al-ma'khuz minan nadbi. Sebab al-mandub itu adalah maf'ul, al-mandub. Manakala an-nadb adalah masdar. Dan kita semua biasa dengar para ulama kita menyatakan masdar itu merupakan mushtaq minhu, mushtaq minhu. Jadi kalimah Arab ni dia ada punca asal dia. Dia merendang, dia membuah, tapi dia ada asal dia. Dia punya kalimah asal dia. Jadi contoh macam al-mandub, an-nadib. Contoh macam katakan kita kata sebagai contoh al-masjid, as-sajid. Dia itu kalimah yang telah merendang, tapi mana asal dia? Maka berlaku khilaf sikitlah di kalangan para ulama. Adakah asal dia tu, masdar asal dia, punca asal dia itu adalah al-masdar ataupun adalah fi'lul madhi. Lepas tu kalau mazhab kita kata mazhab al-Basriyin mengatakan bahawa asal kepada istiqaq ni adalah masdar. Manakala mazhab Kufiyin pula adalah asal bagi al-istiqaq adalah fi'lul madhi. Tu kalau contoh, kalau kita biasa dengar kan, kalau kita baca kitab yang tinggi bila bincang tentang bismillahirrahmanirrahim, kan disebut al-ismu mushtaqun min as-sumu.
wa huwa al-ulu, wa qila min wasama. Kenapa tu? Sebab dia asal daripada perbahasan itu. Kalimah al-ism itu adalah merupakan rendangan dia punya buah-buah yang terhasil. Okey, mana asal puncanya? Maka para ulama mengatakan iaitu diambil daripada kalimah as-sumu. Apa maksud as-sumu? Iaitu al-ulu. Dia kata dia minas simah. Tapi ada juga yang mengatakan asal ataupun punca utama dia, aslu al-ishtiqaq bagi kalimah al-ismu adalah wasama, fi'il madhi. Jadi di sini tahulah kita bahawa al-Imam Al-Khattab beliau berpegang dengan pandangan al-Basriyin dan pendapat ulama-ulama Basrah dalam isu aslu al-ishtiqaq ini adalah yang rajih. Betul, kita biasanya akan tengok satu kalimah tu wa huwa ma'khuzun ataupun mushtaq min, disebut masdar dia. Contoh di sini wal mandubu al-ma'khuzu minan nadbi. An-nadbu itu adalah masdar, manakala rendangan dia banyaklah. Nadaba fi'il fi'il, yang apa namanya nadib fi'il dia, isim fa'il dia. Mandub jadi maf'ulun bih. Jadi ini semua adalah rendangan-rendangan dia punya buah-buah yang terhasil. Tapi mana asal punca dia adalah daripada kalimah an-nadbu. Wa huwa, okey, an-nadbu pula dari segi bahasa adalah at-talabu. At-talabu an-nadbu dari segi asal makna bahasanya adalah at-talab. Jadi al-mandub kalau semata-mata terjemahan asal bahasa, al-matlub. Jadi semua yang diminta untuk dilakukan dinamakan sebagai mandub. Okey. Wal mandubul ma'khudhu minan nadbi wa huwa at-talabu lughatan. Wal mandub al-ma'khudhu minan nadbi. Wal mandub al-ma'khudhu minan nadbi. Bolehlah al-ma'khudh itu kita boleh kata dia adalah khabar kepada al-mandub. Cuma khabar di sini ada dia dalam bentuk makrifah. Biasanya khabar dalam bentuk nakirah. Betul tak? Al-ismu, contoh al-baitu jamil, biasanya tak dalam bentuk makrifah. Tapi kadang-kadang ada juga. Contoh di sini seluruhnya lah. Wal mandubu al-ma'khudhu minan nadbi wa huwa at-talabu lughatan. Wa syar'an, itu dari segi bahasa, maknanya dari segi asal penggunaan orang Arab. Asal-asal penggunaan bahasa Arab tu, al-mandub adalah isim maf'ul yang mana asal puncanya diambil daripada an-nadb. Wan-nadbu dalam bahasanya adalah at-talab. Jadi al-mandub bermaksud al-matlub. Itu dari segi bahasa, tanpa melihat kepada penggunaan istilah yang dipakai. Contoh macam di sini, tanpa kita merujuk kepada apakah pengertian al-mandub di sisi ulama usul fiqh. Okey, dari segi penggunaan ulama-ulama syariah pula, ulama usul fiqh, ulama fiqh, apa pula al-mandub? Ini disebut wa syar'an dari sudut syarak, iaitu dari sudut penggunaan ulama-ulama fiqh dan juga penggunaan ulama-ulama usul fiqh. Min haitsu wasfuhu bin nadbi. Okey, wa syar'an dari sudut syaraknya mandub ni apa dia? Dari sudut dia ini min haitsu dari sudut. Dan kita pernah bincang tentang al-haits, ada 3 jenis: haitsiyah itlaq, haitsiyah taqyid dan juga haitsiyah ta'lil. Di sini adalah haitsiyatut taqyid. Dia nak mengecilkan skop, dia bukan nak melebarkan skop, dia bukan nak bagi tahu sebab ini dia nak mengecilkan skop. Dia kata al-mandub, ta'rif mandub ni dari sudut apa kita nak bincang? Kita nak bincang di satu sudut je. Kita nak kecilkan skop, kita nak pandang satu arah je. Apa dia? Dari sudut perbuatan itu dia terikat atau dia berkait dengan satu hukum yang namanya an-nadbu, maka dia adalah sekian, bagian.
Jadi di sini kalau kita tengok, kalau kita ingat balik apa yang kita pernah bincangkan ketika kita baca tentang al-wajib hari tu, al-wajib adalah adalah fi'lun. Al-wajib, al-mandub, al-mubah, al-mahzur, al-makruh, itu semua adalah fi'l, yang mana ia berkait dengan hukum Allah. Hukum Allah itu adalah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhir wa zada ibn al-hajib awil wad'i. Ini semua adalah berkait dengan apa yang telah kita bincangkan sebelum ni. Cuma saya ulang balik supaya kita ingat balik. Jadi bila di sana ada perbuatan manusia, dan setiap perbuatan kita tu akan tertakluk dengan hukum, akan ada dalil syarak, akan ada firman Allah atau sabda Nabi yang berkait dengan perbuatan yang kita lakukan. Maka perbuatan itu dia akan tengok, okey, dia nak dinamakan sebagai apa? Perbuatan, contoh macam saya tuang air, saya minum. Ada ke orang kata sila minum? Tak ada. Tapi secara urufnya kalau letak ke depan ni, siapa lagi nak minum? Kan? Mestilah bagi kepada saya. Jadi saya minumlah. Bila saya minum ni, itu adalah perbuatan. Maka apakah status perbuatan saya tadi? Nak tahu status, kita tengok apa yang berkait, apakah firman Allah atau sabda Nabi yang berkait dengan perbuatan saya. Lalu ia berkait dengan firman yang berbunyi kulu washrabu, minumlah, makanlah. Maksudnya kalau nak minum yang halal, makanlah makanan yang halal. Jadi daripada firman Allah SWT tadi, tahulah saya bahawa perbuatan saya ini tertakluk kepada hukum, yang mana ianya memberikan saya pilihan untuk makan atau minum tu pulang. Tapi tak haram. Nak makan, nak minum, tak nak minum pun tak apa. Jadi perbuatan saya ini dinamakan sebagai mubah, kerana hukum itu dinamakan sebagai al-ibahah. Jadi dalam konteks al-mandub ini, hukumnya dinamakan sebagai an-nadbu. Tadi kata an-nadbu tu bermaksud al-talab. Itu dari segi bahasa. Sekarang an-nadbu dari sudut kacamata ulama usul fiqh pula. Jadi ucapan disebut wasyar'an min haitsu wasfuhu bin nadbi. Kalimah an-nadbi yang kedua tu, wasfuhu bin nadbi, ia ketika itu bukan lagi bermaksud an-nadbu yang dibincangkan di atas tu, wa huwa talabu lughatan. Dah, itu dari segi bahasa. Sekarang an-nadbu di sini dari segi usul fiqh pula. Okey. Siapa yang tak faham tanya terus sebab saya akan tidak menghuraikan tu secara laju-laju, menunggu-nunggu kalau ada siapa nak tanya soalan. Okey. Cuma soalan berkaitan dengan usul fiqh lah. Jangan pula tanya macam mana kita punya pilihan raya hari ni. Itu bukan bahasa kita. Okey. Jadi apabila di sana ada satu dalil, baik firman Allah atau sabda Nabi, yang menunjukkan bahawa perbuatan itu digalakkan oleh syarak untuk dibuat, maka dalil itu, firman Allah SWT tadi atau hadis Nabi tadi, dinamakan sebagai al-hukm, yang mana ketika itu al-hukmu di sini adalah dinamakan juga sebagai an-nadbu, sebab hukum ni sebarang firman Allah dan kalam Nabi yang berkait dengan buatan mukallaf, yang ada unsur kena buat, jangan buat, atau nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa. Okey. Apa contoh hadis Nabi atau firman Allah Ta'ala yang menggalakkan kita untuk buat satu perbuatan? Siapa hafal? Nah, test sekali, bukan nak test sebab tengah malam ni kan, tak larut malam lagi. Tapi kebetulan tadi makan sebelum pergi kelas. Selalunya makan lepas kelas. Apa contoh dalil ataupun firman Allah atau sabda Nabi yang menunjukkan satu perbuatan itu disunatkan? Saya tanya fuqaha belaka ni, baik fuqaha ataupun faqihat. Waf'alul khairat.
Al-khairat itu terlalu umum, termasuk juga perbuatan wajib juga al-khairat. Tapi tak apa, satu usaha yang baik. Jazakumullah khairah. Kita kurang terdedahkan dengan dalil sangat. Kita banyak tentang belajar fiqah, tapi dalil kepada setiap perbuatan tu kita macam kurang terdedah sikit. Hadis hukum tu, ayat hukum tu kita kurang menghafaz. Bila kita minta, kita jadi apa, terkesima sebentar. Jadi terkejut sikit. Macam mana hadis ni? Hafal tak secara tepat matan hadis Nabi? Bil makna tu nampak dah. Siapa yang ingat satu hadis Rasulullah ataupun satu firman Allah Ta'ala yang menunjukkan satu perbuatan itu disunatkan? La amartu apa? La amartu siwak inda kulli solah au kama qala. Yang itu yang paling tepat sekali au kama qala. Itu memanah sebuah hadis juga lah. Dia berasa tak lepas au kama qala. Betul. Satu idea yang baik dan satu usaha yang baik, dan kena contoh laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin wa fi riwayah inda kulli wudu'in. Okey, laula an asyqa ala ummati la amartuhum amran wajiban bisiwaki inda kulli salatin. Jadi daripada hadis ni tahulah kita bahawa ada tuntutan supaya kita bersiwak. Okey, kita bersiwak. Sebab kalaulah tidak menyusahkan umat, Nabi akan suruh kita buat secara wajib. Sembahyang kita takkan sah dan wuduk takkan sah kalau tidak dengan bersiwak tu. Syarat sah wuduk adalah bersiwak. Tapi kerana menyusahkan umat, Nabi kata takut nanti umat jadi terbeban, nanti ada yang tak buat lalu berdosa. Lalu Nabi memilih untuk menjadikan hukum bersugi itu adalah disunatkan. Jadi kata Syekh Husain bin Rusdi Al-Hasani, hadis ini contohnya adalah bukti bahawa Nabi SAW adalah diberikan hak oleh Allah untuk menentukan beberapa hukum. Allah bagi pilih kepada Nabi, nak wajibkan siwak ke nak sunatkan. Kalau kita nak wajibkan lah, baru nampak umat ni semangat sikit kan, baru dia bersungguh untuk beribadat. Jadi kalau sunat tak nak buat. Tapi Nabi tak fikir macam tu. Nabi fikir kalau diwajibkan akan ada yang tak buat. Bila ada yang tak buat, akan ada yang berdosa. Bila Allah bagi saja pilihan, Nabi akan pilih yang paling ringan untuk kita. Jadi hadis ini boleh dinamakan sebagai hukum sebab ia berkait dengan perbuatan mukallaf, iaitu ambil kayu gosok gigi, ataupun ambil kayu ambil berus gigi tu tonyoh ke gigi, gosok gigi. Jadi hadis ini dinamakan sebagai al-hukm. Kategori dia apa? Hukum ni banyak, jadi 5 jenis. Okey, apa kategori dia? Kita boleh kata an-nadbu ataupun al-istihbab. Apakah perbuatan yang berkait dengan hadis ini? As-siwak. Jadi as-siwak itu dinamakan mandub ataupun mustahab. Jadi bila dapatlah contoh tu, baru kita boleh kenakan dengan apa yang disebut sini. Jadi dia kata wa syar'an min haitsu wasfuhu bin nadbi, dari sudut syarak pula, maksudnya dari sudut ulama fiqh dan dari sudut ulama usul fiqh. Bila sebut tentang apakah dia al-mandub dari sudut dia bersifat dengan hukum yang namanya an-nadb. Kalau contoh di sini, perbuatan menggosok gigi itu berkait rapat dengan satu hukum, iaitu sabdaan Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salatin wa fi riwayah inda kulli wudu. Jadi hadis itu adalah hukum yang kalau kita nak spesifik lagi, kita kata hadis ini adalah an-nadbu, berada dalam kategori an-nadbu. Manakala perbuatan itu pula dinamakan sebagai mandub, sebab perbuatan ini dia berkait, dia terikat dengan hadis tadi. Dan hadis tadi menggalakkan kita untuk bersiwak. Tapi kalau tak nak siwak juga tidak berdosa.
Okey, al-mubah yang berkait dengan hukum yang namanya an-nadbu tadi, apa takrifnya? Ma la yusabu ala fi'lihi. Ma yusabu ala fi'lihi. Boleh terlangkau ke bawah tu, nak cepat habis tu nampaknya minta maaf tengah malam. Huwa ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. An-nadbu, dari sudut semata-mata kita pandang, dia berkait dengan satu hukum yang namanya an-nadbu. Ta'arif mandub ketika itu apa dia? Ma, iaitu ayyu fi'lin. Ma di sini kalau kita terjemah biasa, apa sahajalah. Cuma apa sahaja di sini maksud dia apa sahaja perbuatan. Fi haga akhi? Syai', walaupun disebut syai' tapi dimasukkan syai' di situ adalah fi'lun. Sebab syai', contoh syai', hadza huwa syai' kan? Syai' ini apa sahaja. Air pun syai', gelas ni pun syai'. Tapi apakah dia al-mandub? Perbuatan. Jadi perbuatan. Cuma kalau masyayikh kita sebut syai', kita fahamlah syai' ini masukkan sini adalah fi'lun, bukan semua syai', iaitu al-fi'l. Sedap air ni, sesedap Hattab maksudnya sesedap kitab ini yang dikarang oleh Imam Hattab. Dah lah live promote pula tu. Okey, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sebarang perbuatan. Ma di sini maksud dia sebarang perbuatan. Yusabu ala fi'lihi, akan diberikan pahala sekiranya dilakukan perbuatan tersebut. Wa la yu'aqabu ala tarkihi, tidak pula akan diberikan hukuman sekiranya ditinggalkan perbuatan tersebut. Jadi sebarang perbuatan kalau dibuat dapat pahala, ditinggal tidak tak beri kesan dari segi hukuman, tak diberikan hukuman buruk, maka ia dinamakan sebagai mandub. Bersiwak tadi, saya bersiwak, adakah kalau saya buat dapat pahala? Dapat pahala ke? Dapat. Okey, kalau saya tak bersiwak, saya ambil wuduk terus kumur-kumur gitu, tak gosok gigi, adakah saya berdosa? Adakah saya akan kena lanyak di akhirat kelak? Tidak. Kalau macam tu, as-siwak mandub li'annahu ta'allaqa bin nadb. Wa ma hadha an-nadbu hina idzin qaulur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah. Jelas Siapa yang tak faham tanya terus, jangan tunggu di akhir rancangan. Okey, aku nak tanya malu-malu Ta'rif an-nadbu tu sini apa dia pula? Ta'rif an-nadbu tu sini di sana ada ta'rif al-wujub. Okey, kalau al-wajib dia bertakluk dengan al-wujub. Kalau al-mandub dia tertakluk kepada hukum yang namanya an-nadbu. Kalau al-makruh dia tertakluk kepada hukum yang namanya al-karahah. Jadi apa pula ta'rif kepada an-nadbu? Khitabullah at-talibu lil fi'li talaban ghayra jazimin. Dapat? Khitabullahi at-talibu lil fi'li talaban ghayra jazimin. Dapat? Khitabullahi at-talibu lil fi'li talaban ghayra jazimin. Khitabullah, sebarang firman Allah. Cuma masa ulama huraikan takrif ni, mereka kata termasuk juga sabda Nabi. Sebab Nabi itu, ucapan bagi Nabi, perbuatan Nabi, kesemuanya adalah sebenarnya untuk menzahirkan kepada kita apakah sebenarnya kehendak Allah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Jadi hadis Nabi itu sendiri merupakan wahyu, wahyu tidak langsung. Khitabullah, termasuklah sama ada daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi, termasuk juga kalau ada ijma' atau ada qiyas, juga kesemuanya dinamakan sebagai khitabullah, kerana kesemuanya adalah kashifun li muradillahi azza wa jal, kashifun li kalamillahi al-qadim. Semua ni ayat Quran yang kita baca, hadis Nabi, ijma', kalau ada qiyas, kesemuanya itu adalah merupakan kashif, pendedah kepada apa sebenarnya kalam Allah yang azali. Jadi itu dinamakan sebagai khitabullah. Khitabullahi at-talibu lil fi'li, satu firman Allah yang menuntut untuk dibuat satu perbuatan. Contoh macam kita punya contoh tadi, sabdaan Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Jadi ini adalah khitabullah dalam bentuk hadis Nabi lah, yang mana hadis ini dia mengandungi perintah. Perintah apa? Fihi talab as-siwak. Dia ada tuntutan supaya kita bersiwak. Tetapi tuntutan itu jazim. Kalau tak buat hang siap, tak buat kena ke akhirat nanti. Atau kalau tak buat, apa Syekh tak buat? Buat apa ni tak buat? Buatlah seeloknya. Dia tidak jazim, dia tidak qat'i. Dia tidak membawa kepada murka Allah, tapi dia merupakan ada unsur galakan, maka dinamakan sebagai ghair jazim, talab ghair jazim. Jadi khitabullahi at-talibu lil fi'li talaban ghair jazimin, firman Allah atau sabda Nabi yang meminta kita buat satu perbuatan, cuma permintaan itu tidaklah bersifat putus. Tidaklah kalau tak buat akan kena neraka. Kalau macam ni bentuknya dinamakan an-nadbu. Perbuatan yang berkait dengan an-nadbu pula dinamakan sebagai mandub. Jadi bersiwak itu adalah mandub kerana ia berkait dengan khitabullahi talibu li al-fi'li talaban ghaira jazim. Contoh di sini, apa khitab tu contohnya? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Okey. Sunnah taqririyah termasuk dia, sebab dia termasuk sunnah. Okey. Sunnah taqririyah. Cuma kalau sunnah taqririyah itu Nabi ikrar atas dasar kerana benda tu mubah, tak jadilah, tak jadi mandub lah. Contoh sunnah taqririyah apa? Sunnah taqririyah contohnya, Sayyidina Bilal sembahyang sunat sebelum selepas berwuduk. Nabi tak suruh, tapi beliau buat. Itu kerana ia merupakan solat, maka dia bukan lagi jaiz, dia adalah mustahab. Jadi kenalah contoh dengan an-nadbu. Tapi ada sunnah taqririyah yang Nabi mengikrarkan perbuatan itu, tapi dia tidaklah membawa kepada sunat. Contoh dia apa? Contohnya makan dhab. Cuma kalau kita perincikan, sebenarnya sahabat tanya kepada Nabi, makan dhab ni sebab bila Nabi tak nak makan. Saya nak Sa'd bin bukan, saya nak Khalid bin Al-Walid, kalau tak silapnya, yang makan dhab tu. Cuba cek akhi, betul tak Sayyidina Khalid bin Al-Walid? Tulis Sayyidina Khalid bin Al-Walid aklu dhab. Kalau tak silapnya beliau lah Sayyidina Khalid ibn Al-Walid. Jadi seorang sahabat Nabi, ketika mana hadis ni ada disebutkan dalam Sahih Bukhari tak silapnya, bila ada orang buat jamu menghidangkan kepada baginda Nabi SAW daging dhab, tapi tak ada nampak kepala dhab tu, daging elok lah, nampak daging. Jadi Nabi pun ambil. Terus isteri-isteri Nabi kata, bagi tahu kat Nabi tu daging apa tu. Lalu mereka berkata, Rasulullah ni daging dhab. Terus Nabi tak dia ambil. Lalu sahabat tadi tanya, adakah haram ya Rasulullah? Nabi kata tidak haram. Tidak haram. Jadi sebenarnya keharusan makan dhab itu diambil dari sabdaan Nabi tadi.
Cuma yang banyak ulama kata apa yang berlaku? Sahabat tadi pun ambil makan terus depan Nabi, dan Nabi pandang. Jadi apa yang berlaku? Di sini berlaku takrir. Nabi memperakui tindakan sahabat yang makan tadi. Okey. Cuma hukum keharusan makan tu bukan diambil daripada perbuatan sahabat tadi, tapi diambil pada ucapan asal Nabi yang mengatakan tidak haram. Cuma bila Nabi tengok sahabat makan tu, Nabi tak kata apa, maka Nabi telah mengatakan secara takrirnya perbuatan sahabat tadi adalah halal. Itu mengambil daging dan makan itu adalah halal. Yang makan? Itu kalau yang tanya saya nak Abdul Rahman, yang makan tu sendiri. Sudah Khalid tak silap Benar? Fa'utiya bi dhabbin. Kan? Sayyidina Khalid Ibnul Walid Sayyidina Khalid Ibnul Walid Jadi tahulah kita benda ni berlaku selepas Islamnya Sayyidina Khalid. Sayyidina Khalid Islam bila? Sebelum Fatu Makkah, dekat-dekat nak Fatu Makkah. Jadi ini antara hadis-hadis yang akhir lah, sebab Nabi bukanlah awal-awal, sebab Sayyidina Khalid lambat masuk Islam sikit. Okey. Jadi tak semestinya Ustaz Farid sunnah takririah itu menunjukkan perbuatan itu jadi sunat. Walaupun dinamakan sunnah, tapi sunnah di sini dengan maksud adalah hadis. Hadis dalam bentuk hadis takrir, ikrar Nabi. Wa syar'an min haitsu wasfuhu bin nadbi huwa ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Masa kita bincang tentang al-wajib tu, kita sebut kenapa disebut min haitsu wasfuhu bin nadbi, bil wujub. Kalau dalam takrif al-wajib itu, fal wajibu min haitsu wasfuhu bil wujub. Jadi saya dah sentuh pada takrif al-wajib dulu. Kenapa disebut min haitsu wasfuhu bil wujub? Kalau di sini min haitsu wasfuhu bin nadbi, kerana untuk kita memberikan satu definisi bagi perbuatan namanya al-wajib contohnya, atau al-mandub, kita datangkan satu definisi yang sempurna tak mampu. Sebab apa? Sebab perbuatan mandub tu sendiri macam-macam jenis. Lalu kalau kita nak menterjemahkan perbuatan mandub itu dengan satu takrif yang sempurna betul, tak mampu. Misalkan apa dia perbuatan mandub? Perbuatan mandub adalah bersiwak, sembahyang sunat 2 rakaat sebelum zuhur, sembahyang sunat lepas zuhur, sembahyang witir. Kena sebut semua sekali perbuatan mandub, barulah dianggap sempurna. Dan kita kena pula cari satu kalimah yang mana kalimah itu merangkumi semua perbuatan tadi, menceritakan hakikat setiap perbuatan tadi. Tak mampu. Beza dengan al-insan, al-hayawan an-natiq. Al-hayawan natiq itu ada pada setiap insan, dan dia hakikat kepada insan. Dia sebut al-insan, apa dia? Satu benda hidup yang mempunyai kemampuan untuk berfikir. Memang itu dia punya definisi. Tapi kalau al-wajib, apa definisi wajib? Wajib tu sih macam-macam jenis. Apa dia? Sembahyang fardu. Apa lagi? Zakat. Zakat sembahyang sama tak? Dah tak sama dah. Ni cerita lain. Sembahyang zat dia lain. Apa namanya, puasa dah lain pula. Baik, walaupun kedua-duanya wajib, tapi dua-duanya zat berbeza. Kalau insan dengan insan, zat kita walaupun kita punya zat berbeza-beza, tapi hakikat kita sama. Yang ni hakikat berbeza terus. Jadi dengan sebab itulah akhirnya dipilih kita. Okeylah, tak payahlah kita bincang al-wajib dengan pelbagai pendapat melihat kepada setiap individu wajib itu. Kita ambil apa persamaan yang ada pada semua tu, walaupun ini bukan takrif bagi al-wajib yang betul-betul. Akhirnya min haitsu wasfuhu bil wujub. Kita menterjemahkan al-wajib hanya melihat dari satu sudut je. Bukan melihat zat dia, tapi kita melihat dari sudut dia ni terkait dengan satu hukum yang namanya al-wujub. Barulah kita boleh mendatangkan takrif al-wajib. Jadi di sini wal mandub min haitsu wasfuhu bin nadbi ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala
tarkihi. Jadi kerana itu disebut min haitsu wasfuhu tadi, sebab untuk menterjemahkan al-mandub dengan ta'rif yang jami' dan mani' tak mampu. Ta'rif yang bersifat al-had dalam ilmu mantik tu tak mampu. Sebab apa? Kerana zat bagi al-mandub tu beribu, entah berjuta apa. Macam mana kita nak cari satu kalimah yang dapat menggambarkan semua benda-benda tadi secara zat dia pula? Tak mampu. Maka okeylah, kita dah tak mampu, kita ambil lah dekat mana kita mampu. Okey, kami nak terjemah mandub bukan dari sudut dia ni perbuatan gosok gigi dah, sebab ada mandub yang jenis lain. Sebenarnya kita tak gosok gigi, bukan gosok gigi. Jadi oleh kerana tak mampu, kita ambil, kita pandang hanya dari sudut je, iaitu perbuatan mandub yang kita nak pandang ni hanya dari sudut dia ni diikat, dia ini terkait dengan hukum yang namanya an-nadb. Apa dia? Okey, ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkihi. Okey, jelas semua Siapa yang tak faham jangan malu-malu, sebab kitab ni dah mula meninggi Nanti kalau dah habis kitab ni lagi tinggi. Jadi siapa yang tak tahu jangan malu, tanya je Sebab saya dulu pun peringkat awal baca kitab ini dan kitab Ghayatul Ma'mun juga tak faham, dan memang bertanya dan banyak menyusahkan Syekh Said. Tapi tak kisahlah, dan memang tugas kita belajar, kena tanyalah kan? Tak faham tanya. Jadi siapa yang dia dengar huraian saya tak jelas, kena minta penjelasan Ada beza tak an-nadbu as-sunnah dengan sunat? Cakap Melayu lah sunat. Sunat apa? Sunat tu macam-macam jenis Okey. As-sunnah lah, dia tak ada sunat cakap Melayu. Cakap Arab tak ada sunat Kita bincang ni usul fiqh Orang Johor As-sunnah, al-mandub, ada beza ke? Kalaulah as-sunnah itu yang difahami di sisi ilmu usul fiqh, tak ada beza. As-sunnah adalah al-mandub, as-sunnah adalah an-nadbu, an-nadbu adalah as-sunnah, as-sunnah juga adalah al-istihbab, istihbab juga adalah sunnah. Sama je, dia ada beberapa kalimah yang sama makna. Tapi kalau as-sunnah tu dengan maksud perbuat hadis Nabi, dah beza. Kita tengoklah apa maksud sunnah yang kita inginkan. Kalau kita masukkan maksud saya satu hukum yang menunjukkan perbuatan tu kalau buat dapat pahala, tak buat tak ada masalah, itu sama makna dengan an-nadbu. Okey, clear semua? An-nadbu ni kena lazim dengan apa yang Nabi cakap atau Nabi buat. Apa maksud lagi? Kiranya kalau tak ada dalil, maka tak kira an-nadbu. Kalau tidak ada dalil, tidak dikira sebagai an-nadbu. Okey, kalau tak ada dalil, dia ada dalil juga sebenarnya. Nanti kita akan jumpa, iaitu al-bara' al-asliyah. Dan bila bincang tentang al-bara'atul asliyah, dia itu al-aslu fil asya' dia, al-ibahah ataupun al-hurmah, dia ada dalil juga. Cuma dia tidak direct sebab tidak akan ada perbuatan makhluk, perbuatan mukallaf yang tidak ada dalil. Buatlah macam mana buatan Ustaz apa rakam kelas ni, ada dalilnya, ada kategorinya. Wajib mungkin, sunat mungkin, mubah mungkin, dia mesti ada mesti ada. Jadi sebarang perbuatan mukallaf dia mesti ada hukumnya. Tidak ada satu perbuatan yang tidak ada hukum, mesti ada hukum. Yang tak ada hukum tu zat dia tak ada. Handset ni apa hukum dia? Handset ni apa hukum handset? Apa hukum handset? Betulkanlah soalan tu. Okey, saya betulkan soalan. Apa hukum tengok handset? Ada. Apa hukum ambil handset orang? Ada. Tapi handset apa hukum dia? Handset tak ada hukum Syekh, sebab dia bukan perbuatan. Kamera, apa hukum kamera? Tak ada hukum Tapi perbuatan yang berkait dengan kamera tu ada hukum. Tengok kamera orang, ambil kamera orang, dia ada hukum dia lah. Tapi kamera tu sendiri tak ada hukum, sebab dia bukan perbuatan, dia adalah zat. Sebab tu kalau ada orang kata, ya akhi, anjing ni tidak haram, betul,
Anjing tidak haram. Anjing haram ke? Anjing bukan haram. Anjing dia bukan perbuatan, tetapi makan anjing ada dia punya hukum dia. Anjing tu sendiri tak ada. Jadi sebarang firman Allah yang menunjukkan bahawa zat itu adalah haram perlu ditakwilkan. Hurrimat alaikum ummahatukum, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Bila Allah sebut hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan ke atas kamu ibu kamu. Maksudnya apa? Ibu kamu haram. Ibu tidak haram, tetapi apa yang berkait dengan ibu jadi haram? Kahwin dengan ibu haram. Kan? Macam orang agama Parsi, bagi mereka boleh berkahwin dengan keluarga sendiri. Kan? Jadi perbuatan itu adalah haram. Adapun ibu tu tidak haram. Tapi Allah sebut. Kita nak ikut usul fiqh, nak ikut Nabi Allah sebut. Maknanya berlaku majaz. Dan kita akan bincang tentang al-majaz nanti ya. Apakah dia majaz dan jenis-jenis majaz yang digunakan oleh orang Arab dan turut digunakan dalam Al-Quranul Karim. Okey. Bukan apa yang Nabi kata Qaul kata Tak. An-nadbu sebarang hukum. Contoh tadi kita datangkan berdasarkan hadis. Bukan sebab ucapan Nabi tu. Sebab kadang-kadang ada ucapan Nabi yang menunjukkan mubah. Bukan ucapan tu sendiri, tetapi maksud ucapan, apa yang difahami pada ucapan. Dan tak semesti kena ucapan Nabi. Mungkin daripada firman Allah SWT. Contoh apa dia ayat Quran yang menunjukkan perbuatan itu sunat. Tanya orang hafal Quran sikit. Kan semua hafal Quran kan? Mana boleh Azhari tak hafal Quran? Kalau tak hafal kena usaha untuk hafal. Targetlah 4 tahun ke 5 tahun 6 tahun kena hafal Quran. Taubatlah semua Cukup dengan Muqarrar tu, tak payahlah malukan umat Muqarrar 2-3 juzuk, lepas tu nak khutbah pakai Azhar. Astaghfirullahalazim. Ni celaan ke atas diri saya sendiri apa contoh ayat Quran yang menunjukkan dia adalah sunat? Perbuatan yang berkait dengan ayat tu adalah sunat. Nak dengar ayat dia sendiri. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin. Keluar tu paling panjang lah tu. Ayat paling panjang lah tu kan. Jangan buat main Dia hari tu keluar panjang tu idza tadayantum bidain. Ya ayyuhallazina amanu idza lupa tu Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Fi'il amal kan? Main wajib ke tulis hutang? Fuqaha kita kaji ayat ini bukan nak mewajibkan tulis hutang. Ayat ini nak menggalakkan kita supaya kalau berhutang tulis. Setelah dikaji masuk faktubuh, walaupun dia fi'il amal, tetapi ada qarinah lain yang menunjukkan bahawa dia itu tidak wajib ditulis, tapi sangat-sangat digalakkan untuk tulis. Dengan perbuatan-perbuatan Nabi lah, kadang Nabi berhutang tak tulis pun. Jadi tahulah kita ayat ini ayat yang menunjukkan galakan. Baik. Jadi ayat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Betul ayat tu kan? Saya baca betul kan? Kok ada qiraat lain ke? Betul Ayat ini termasuk di dalam kategori an-nadbu ataupun al-istihbab. Apa dia punya mandub dia? Kitabatud dain. Al-kitabah fi ad-dain. Maka al-kitabah ketika itu dinamakan sebagai mandub kerana ia satu perbuatan manusia yang ia ni pula berkait dengan ayat Quran yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ni contohlah.
Jadi tak semestinya mesti hadis Nabi. Dan kalau datang hadis Nabi pun tak semestinya kena, tak semesti ada je hadis jadi sunat. Tak juga, tengok apa yang dibincangkan. Okey. Qala rahimahullahu azza wa jalla wal mubah. Selesai pasal manduk tadi, masuk pada mubah pula. Wal mubahu min haitsu wasfuhu bil ibahah. Perbuatan yang namanya mubah dari sudut sifat dia dengan hukum yang namanya al-ibahah. Jadi perbuatan mubah juga adalah perbuatan, dan kita tak mampu nak mendatangkan definisi bagi al-mubah. Lalu kita hanya mendefinisikan al-mubah hanya dari satu sudut kecil, iaitu dari sudut perbuatan itu berkait dengan hukum namanya al-ibahah ataupun al-jawaz. Al-ibahah pun sama, al-jawaz pun sama. Bila sebut al-ibahah, maka perbuatan ini dinamakan sebagai mubah. Kalau kita kata hukum itu adalah al-jawaz, al-jawaz sama dengan al-ibahah, maka hukum perbuatan bagi al-jawaz dinamakan sebagai jaiz. Jaiz. Cuma maknanya al-jaiz dengan al-mubah sama makna. Al-jawaz dengan al-ibahah sama makna. Apakah dia al-mubah ataupun al-jawaz ni? Ma la yusabu ala fi'lihi. Sebarang perbuatan. Ma di sini maksudnya kullu fi'lin. Nanti kita akan masuk dalam tajuk berkenaan dengan al-umum. Kita akan jumpa di antara kalimah yang memberi makna semua adalah kalimah ma. Lepas tu saya terjemah tadi semua. Tak ada pun kalimah kullu di situ yang bermaksud semua, tetapi difahami daripada kalimah ma. Ma dengan maksud semua. Semua apa? Semua perbuatan. Yusabu ala fi'lihi. Sebuah perbuatan yang diberikan pahala sekiranya dilakukan perbuatan tersebut. Ya saya? Sorry, semua perbuatan yang tidak diberikan pahala. Jazakumullah khairan. Aqta'a ar-rajul. Ana huwa rajul. Za'lan leh. Baik. Wa ana nabi. Ana mush nabi ya akhi. Wa kulluna la yakhlu min al-khata' wan nisyan. Wal mubah min haitsu wasfuhu bil ibahah ma la yusabu ala fi'lihi. Semua perbuatan yang tidak diberikan pahala sekiranya dilakukan perbuatan tersebut. Semua perbuatan yang tidak diberikan pahala sekiranya dibuat perbuatan tersebut. Mereka kalau kita buat perbuatan ni tak dapat pahala pun. Yuridu, beliau inginkan. Siapakah yang manil murid? Imamul Haramain Al-Juwaini, sahibul matni, sahibu al-waraqat. Jadi kata Imam Al-Hattab, yuridu wala ala tarkihi. Yuridu Imamul Haramain aidan wala ala tarkihi. Maknanya dalam matan disebut ma la yusabu ala fi'lih. Itu yang tertera secara jelas dalam matan. Lalu Imam Hattab kata, kalau kita kaji, kita akan tahu yang Imam Haramain juga sebenarnya nak bagi tahu ma la yusabu ala fi'lihi wa tarkihi. Ma la yusabu ala fi'lihi wala ala tarkihi. Sebarang perbuatan yang tidak akan diberikan pahala sekiranya perbuatan itu dilakukan atau sekiranya perbuatan itu ditinggalkan. Dia ditinggalkan ke, dia dibuat ke, tak ada langsung pahala. Air ni air ni saya minum, bismillah. Perbuatan saya minum air tadi termasuk dalam makna perbuatan ini namanya al-jaiz ataupun al-mubah, kerana dia berkait dengan firman Allah SWT yang berbunyi kulu washrabu. Makanlah, minumlah. Dan ini bukan arahan kalau tak makan dosa, kalau tak minum dosa. Tak, kalau nak makan silakan, nak minum silakan. Maksudnya saya minum ke, saya tak minum ke, tak dapat pahala. Wala yu'aqabu ala tarkihi, yurid wala ala fi'lihi. Tadi dari sudut pahala, maksudnya kalau saya buat ke, saya tak buat ke, langsung tak ada pahala.
Saya buat pun tak dapat pahala, saya tak buat pun tak dapat pahala. Saya minum pun tak dapat pahala, tak nak minum pun tak dapat pahala. Okey. Wala yu'aqabu ala tarkihi. Perbuatan yang namanya mubah ni juga tidak akan diberikan hukuman sekiranya ditinggalkan perbuatan tersebut. Sebarang perbuatan kalau ditinggalkan tidak akan dikenakan hukuman. Yuridu wala ala fi'lihi. Beliau inginkan, kata Imam Khattab, maksudnya Imam Haramain juga menginginkan sebenarnya, walaupun tak sebut dalam matan, tapi betul ini yang beliau inginkan. Apa dia? Wala ala fi'lihi. Perbuatan tu juga kalau dibuat tak akan kena sebarang hukuman. Okey? Okey, lalu Imam Khattab datangkan dia punya kesimpulan dia. Huraian apa maksud huraian? La yusabu ala fi'lihi wa tarkihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lihi. Apa maksudnya? Ai tafsiruhu la yata'allaku bi kullin min fi'lihi wa tarkihi sawabun wa la iqabun. Jadi dia punya huraian bagi takrif ini apa dia? Al-mubah ni adalah ma la yata'allaku, sebarang perbuatan yang tidak berkait sama sekali. Yang tidak berkait disebabkan bikullin, tidak akan berkait dengan semua dari sudut dilakukan perbuatan tu ke atau ditinggalkan perbuatan tu ke, ianya langsung tidak akan berkait dengan pahala dan juga tidak akan berkait dengan iqab. Maknanya pahala tak ada langsung berkait, dosa juga langsung tak berkait. Buat pun tak dapat pahala, tak dapat dosa. Tinggal pun tak dapat pahala, tak dapat dosa. Maknanya langsung tidak berkait dengan pahala dan juga dosa, baik dilakukan ataupun tidak dilakukan. Itu namanya al-mubah. La yata'allaku sawabun wala iqabun. Fa'il kepada ya ta'allaq itu adalah sawab tu. Sawabun dan juga iqab. Iqab tu jadi ma'tuf pada sawab lah. La yata'allaku sawabun wala yata'allaku iqabun bi kullin min fi'lihi wa tarkihi. Kalau kita nak susun supaya nampak jelas, begitulah dia punya cara susun ya. Cuba kalau susun begitu nampak sangatlah kita ni tak ada seni dalam berbahasa Arab tu. Straight ayatnya kan. Tapi kalau orang Arab ni dia ada lenggok-lenggok dia. Dia kadang-kadang fa'il dia lewatkan sikit baru nampak dia punya ketinggian bahasa. Kita pun kalau cakap pun begitu juga. Kau cakap semua straight je. Apa khabar saudara? Kan? Alamak macam tu je. Tapi apa khabar? Mungkin bahasanya lunak sikit. Dia nampak dia punya lenggok yang cantik Saudara apa khabar? Naik sikit dia. Apa khabar saudara? Sudah makankah saudara? Alamak, sedap je dah makan kan. Okey. Jadi ini adalah al-mubah yang kalau dibuat pun tak dapat pahala, ditinggal pun tak dapat pahala, dibuat pun tak berdosa, ditinggal pun tak berdosa. Maknanya dosa langsung tak ada, pahala langsung tak ada dalam apa keadaan sekalipun. Ini namanya perbuatan mubah. Apa hukumnya? Hukumnya al-ibahah. Hukumnya adalah al-ibahah. Okey, boleh? Saya sambung terus Wala budda min ziyadati ma zakarna. Mau tak mau, kata Imam Al-Khattab, mesti ada tambahan yang kami sebut tadi. Apa dia? Wala ala tarkihi. Apa lagi? Wala ala fi'lihi. Kalau kita pasal tadi kan, wal mubahu min haitsu wasfuhu bil ibahah. Itu di antara contoh ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada makna al-istihbab, iaitu mendirikan malam.
Sebab dah pukul 10 dia kata. Qiyamul Lail ni kena start pukul 10 ke? Daripada isyak tadi dah boleh Qiyamul Lail dah. Dia anggap Qiyamul Lail bermula daripada selepas isyak sampailah sebelum masuk subuh. Kita ni berqiyamul lail ni. Kita dah sembahyang isyak dan kita melakukan pula ibadah selepas isyak, maka ibadah selepas isyak dinamakan sebagai qiyamul lail. Adakah dinamakan sebagai tahajud? Mungkin. Sekiranya tadi siapa yang lepas isyak dia datang-datang dia dan tidur kejap. Dia bantai tidur dulu, lepas tu kawan-kawan, "Hoi, bangun." Dia pun bangun pergi kelas terus. Tapi dia sembahyang isyak dah. Ketika itu ini dianggap sebagai tahajud. Sebab tahajud adalah ibadah selepas isyak, selepas sembahyang isyak yang didahului dengan ketiduran. Lebih kalau dia dah tidur, lepas tu dia datang kelas, dia panggil tahajud. Jadi semua tahajud adalah qiyamul lail, tapi bukan semua qiyamul lail adalah tahajud. Maka alaqahnya umum wa khusus mutlaq. Semua tahajud adalah qiyamul lail, tapi bukan semua qiyamul lail adalah tahajud. Sebab qiyamul lail lebih besar. Sebab qiyamul lail asal apa saja ibadah selepas isyak. Tidur ke tak tidur ke sebelum tu tak kisah. Cuma kalau dia tidur dulu, contoh dia sembahyang isyak, lepas tu dia tidur, lepas tu dia bangun, dia melakukan ibadah, maka ibadah dia dinamakan sebagai qiyamul lail. Dia dinamakan sebagai qiyamul lail, juga dinamakan juga at-tahajud. Okey, wala budda min ziyadati ma zakarna li alla yadkhula fihi al-makruh wal haram. Kata Imam Al-Hattab, mesti ada tambahan wala ala tarki. Maknanya mesti kena ada tambahan ma la yusabu ala fi'li, lepas tu tambah wala ala tarki, wala yu'aqabu ala tarki, lepas tu kena tambah wala ala fi'lihi. Kalau tak, kata Imam Al-Hattab, kalau kita tak datangkan tambahan ini, nescaya makruh dan haram juga termasuk dalam ta'rif al-mubah. Sedangkan ta'rif itu mesti jami' dan mani'. Kalau tak ada tambahan ini, kata Imam Al-Hattab, kalau kita semata-mata berpada dengan ta'rif Imamul Haramain, wal mubahu ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih, kalau itu semata-mata yang kita pegang, dalam masa yang sama kita langsung tak datangkan tambahan yang Imam Hattab datangkan, nescaya akan jadilah ta'rif ini tidak mani'. Sebab dia akan menyebabkan perbuatan makruh pun termasuk dalam ta'rif mubah, perbuatan haram pun termasuk dalam ta'rif mubah. Kenapa pula? Berterang sikit, tak faham pun. Contoh tak? Apa ta'rif Imam Haramain bagi al-mubah? Sebab kita dah faham matan kan? Senang. Ma la yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Sebarang perbuatan yang tak dibagi pahala kalau kita lakukan, dan tidak pula diberikan balasan dosa kalau kita tinggalkan. Ambil satu contoh perbuatan haram. La qadarullah, zina lah contohnya. Zina. Zina ni kalau kita lakukan, dapat pahala tak? Dapat ke pahala kalau berzina? Tak dapat. Ma la yusabu ala fi'lihi. Betul tak? Dapat pahala ke? Tak dapat pahala. Jadi betul lah, ma la yusabu ala fi'lihi. Kalau kita tinggalkan zina, kita kena balasan dosa ke? Kalau kita tak berzina, kena dosa. Kena dosa lah? Tak. Bahkan dapat pahala lah kan. Jadi orang yang meninggalkan zina, dia tak akan kena dosa. Betul tak? Contoh satu orang sepanjang hidup dia tak berzina. Intan tak pernah berzina ke? Tak ada. Intan memang kena hukum apa ni? Kenapa kena hukum pula? Saya tak berzina, patut tak kena hukum. Sebab orang yang tidak berzina, dia tidak akan kena hukuman zina di akhirat. Jadi wala yu'aqabu ala tarkihi. Betul tak? Jadi az-zina ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Betul tak?
Okey, kalau macam tu maknanya dia mubah. Dah ya. Kalau zina mubah dah ya. Tadi kata la yusabu ala fi'li. Oh, wala yu'aqabu ala tarki. Oh. Izan mubah? La. Jadi kamu kata dia tidak mubah tapi termasuk dalam tarikh. So tarikh tidak mani', dia tidak menghalang. Sebab itu kata Imam Al-Hattab kena ada tambahan. Cuma bukanlah kerja kita pula nak menambah dalam matan. Maksudnya masa kita hafal matan waraqah kita pergi tambah, bukanlah maksudnya gitu. Tapi hendaklah waktu kita baca matan tu kita kena faham, ada satu lagi kalimah yang kena tambah. Jangan pula lepas ni hafal matan, wal mubahu ma la yusabu ala fi'lihi wala ala tarkihi wala yu'aqabu ala tarkihi wala ala fi'lihi. Lepas tu kita kata ini kerana Imam Al-Haramain. Tak betul lah. Sebab sudah ada tambahan, berlaku tahrif dalam matan. Tapi makna ni diinginkan. Sebab tu kata Imam Al-Hattab kena ada tambahan bagi takrif ini, supaya terkeluar benda-benda haram dan juga benda-benda makruh. Makruh, apa contoh makruh? Makan apa? Makan bawang Makan bawang mentah. Bawang mentah tu ngap dengan bersenawa-senawa tu pergi sembahyang. Allahu Akbar. Orang sebelah Allah zikir tu orang sebelah. Makruh sebab dia menyebabkan izak kepada orang sebelah. Orang yang kalau dia sembahyang seorang-seorang tak apalah. Kalau dia semuanya semuanya kaki bawang, masjid tu masjid bawang belaka, tak apalah. Dia orang makin seronok kalau berbawang, tak apalah dibawa gitu. Tapi tetap perbuatan tu makruh. Kenapa? Kerana yang semayang di masjid tu bukan dekat orang je, ada yang bukan orang semayang situ. Oi, seram ya bunyi. Malaikat kan. Malaikat juga sembahyang sekali dengan kita. Jadi izaul malaikah. Jadi ala kulli halnya dia adalah perbuatan makruh. Makan bawang. Kalau kita makan bawang dapat pahala tak kalau kita makan? Makan bawang mentah tu dapat pahala ke? Tak. Kalau kita tinggalkan makan dapat dosa ke? Tak. Jadi dia adalah ma la yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Jadi dia mubah, bukan mubah, dia makruh. Kalau macam tu macam mana pula? Mubah dengan makruh wah boleh. Sebab itulah kata Imam Al-Hattab kena ada tambahan tadi, barulah dia akan terkeluar. Maksud kita kata ma la yusabu ala fi'lihi wala ala tarkih. Maksud la yusabu ala tarkihi juga, wala yu'aqabu ala tarkihi wala ala fi'lihi. Barulah dia akan mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang namanya makruh dan juga haram. Sebab perbuatan haram kalau kita tinggalkan dapat pahala, betul tak? Kalau ditinggalkan dapat pahala. Jadi boleh sebut wala ala tarkih, kalau ditinggalkan dapat pahala. Terkeluarlah apa namanya perbuatan haram daripada ta'rif mubah. Sebab mubah ditinggalkan pun tak dapat pahala, tapi perbuatan haram kalau ditinggalkan dapat pahala. Wala yu'aqabu ala tarkih, tak akan dikenakan dosa kalau ditinggalkan. Wala ala fi'lih, dan juga tidak juga dikenakan dosa sekiranya dilakukan. Tapi perbuatan haram kalau dilakukan kena iqab, maka terkeluarlah ta'rif apa namanya perbuatan haram daripada ta'rif al-mubah. Sama juga dengan makruh. Makruh kalau kita tinggalkan dapat pahala ke? Dapat pahala kan? Kalau kita tinggalkan dapat pahala, maka dia akan terkeluar dengan wala ala tarkih. Dia la yusabu ala tarkih. Kalimah la yusabu ala tarkih akan menyebabkan perbuatan makruh terpelanting daripada ta'rif al-mubah. Sebab perbuatan makruh kalau kita tinggalkan dapat pahala. Wala yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lihi. Wala yu'aqabu ala tarkihi, kalau kita tinggalkan tidak dikenakan dosa. Begitu juga kalau dilakukan tidak dikenakan dosa. Maka perbuatan makruh juga kalau ditinggalkan, kalau dilakukan tidak kena hukuman. Jadi dia akan menyebabkan perbuatan haram dan makruh terkeluar terus daripada ta'rif mubah kalau dengan didatangkan tambahan Imam Al-Hattab tadi. Jelas
Clear sikit. Dia agak bayar otak sikit lah. Tapi sebenarnya senang je. Nak katanya penting apa tambahan yang disebut lima khatab, wala ala tarkih wala ala fi'lih tu. Kalau tidak, al-haramu ma la yusabu ala fi'lih wala yu'aqabu ala tarkih. Tu takrif haram. Takrif makruh, ma la yusabu ala tarkih wala yu'aqabu ala fi'lih. Oh, sama Mubah sama juga. Ma la naya. Al-mubah wal haram wal makruh huwa. La, mش huwa. Wabadin takrif kenapa jadi sama? Jadi takrif tidak sempurna kalau begitu. Okey, clear semua? Kita beralih kepada yang seterusnya. Fi itu mana? Wala budda min ziyadati ma zakarna li'alla yadkhula fihi ay fi ta'rifil mubah. Fihi itu adalah fi ta'rifil mubah. Dhamir hi itu, fihi itu merujuk kepada ta'rif al-mubah. Supaya tidak termasuk dalam ta'rif mubah benda yang dinamakan perbuatan makruh dan juga haram. Kita nak melantingkan, nak mengeluarkan, nak menterpelantingkan al-haram dan al-mubah, al-haram dan juga al-makruh daripada ta'rif al-mubah. Qala rahimahullahu azza wa jalla wal mahzur min haitsu wasfuhu bil hadri. Wal mahzur, mahzur sama makna dengan al-haram. Kita jarang sikit guna kalimah mahzur ni kan. Perbuatan ni mahzur lah akhi. Benda tu tengok orang pun, pakcik kenapa buat benda ni pakcik? Mahzur ni. Benda pula mahzur ni benda nazar ke kan? Dia pun tak faham. Mahzur sama makna dengan haram. Tapi kalau haram memang banyak. Itulah orang Melayu kita sikit-sikit haram budak dia. Dia kata je usul fiqh itu membudaya dalam masyarakat Melayu kita. Wal mahzur maksud dia al-haram min haitsu wasfuhu bil hazri. Perbuatan yang namanya mahzur ini, takrif dia kalau kita pandang hanya semata-mata dari skop, dia itu berkait dengan hukum yang namanya al-hazr. Al-hazr sama dengan al-hurmah. Okey. Jadi al-mahzur sama makna dengan al-haram, manakala al-hazru iaitu hukum yang namanya al-hazr sama makna dengan al-hurmah. Dalil contoh dalil yang haram ni apa dia? Banyaklah kan? Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Nak kata subhanallah, fajtanibuh itu lebih dahsyat daripada fa uharrimuhu contohnya. Sebab jauhlah, ijtanibuh, jauhkan diri kamu daripada benda-benda ni. Main bila kita minta jauh, kita dengan benda haram tu ada kawasan yang agak jauh. Jadi memang kita tak boleh dekat. Maknanya kalau kalimah fajtanibuh itu lebih dahsyat, lebih jelas pengharamannya berbanding dengan kalimah faharrimuh. Walaupun kalimah harrimuh tu pun dah jelas lah, tapi fajtanibuh tu lebih kuat. Sama dengan wala taqrabuz zina. Ada orang kata yang haram zina, tapi yang haram jangan dekati zina kata. Jangan dekat je kan. Dia tak faham jangan dekat tu lagi dahsyat daripada hurrimaz zina. Kalau Allah sebut wa hurrimaz zina contoh, wa haramtu zina contoh, sebenarnya kalimah haramtu zina walaupun dia jelas menunjukkan zina tu haram, tapi kalimah wala taqrabu itu lebih kuat, lebih jelas menunjukkan pengharaman tu. Tapi kadang-kadang sebab kita tak nampak dia punya pengertian dari segi bahasa tu, jadi kita rasa jangan dekati je. Jangan dekati je.
lagi-lagi dahsyat daripada benda ni haram. Sebab kalau kita sebut benda ni haram, mungkin kita dekat tapi tak buat. Tapi jangan dekat, memang kalau tak ni dekat, memang tak akan mampu buat. Jadi kalimah wala taqrabu tu lebih kuat. Fajtanibu. Kalimah fajtanibu, ayat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Ayat ini dinamakan sebagai al-hazru ataupun al-hurmah. Apakah perbuatan yang berkait? Banyaklah. Al-rijs, al-ansab, al-azlam, tadi tu al-kham, al-maisir. Jadi kesemua ini adalah perbuatan-perbuatan yang dinamakan sebagai al-mahzur ataupun al-haram. Apa dia al-mahzur ni? Ma yusabu ala tarkihim tisala wa yu'aqabu ala fi'lih. Ma ay kullu fi'lin, sebarang perbuatan. Yusabu ala tarkihi, diberikan pahala sekiranya ditinggalkan perbuatan tersebut. Imtisala. Imtisala ni maksudnya li ajli al-imtisal. Lilimtisal maksudnya. Li ajli al-imtisal. Maknanya satu perbuatan yang akan diberikan pahala kalau perbuatan itu ditinggalkan atas kerana imtisal, mengikut arahan syarak. Maknanya sebarang perbuatan kalau ditinggalkan semata-mata kerana Allah, orang tadi dapat pahala. Sebab kadang-kadang perbuatan haram ni, ada orang tak nak buat benda haram kerana dia geli. Saya kata, akhi, jom restoran, jom. Sampai restoran, Syekh, cibak cibak panggang satu kan. Bukan dia tak sedengar kalimah ni. Apa khizir panggang babi lah kalau bahasa kita babi panggang. Lepas tu ataupun babi, lepas tu ada siput babi tepi tu. Siput babi goreng dengan babi panggang. Dia kata, "Fadhal ya akhi, apa ni?" "Ni siput babi." Allah. Siput babi ni babi tu saya babi panggang. "Fadhal." Dia pun senyap. "Fadhal ya akhi." "Kenapa?" Tak lepas. Tengok je dah tak lepas. Siput babi, terbayang-bayang dia punya sungut-sungut tu ada. Dia tak lepas. Dia buat tak? Dia makan tak? Dia tak makan. Akhirnya tak makan lah siput babi dengan babi tadi. Baik, kenapa dia tak makan? Kebetulannya dia tak teringat Allah haramkan. Tahu benda tu haram, tapi masa dia tak nak makan tu dia yang dia terfikir sebab geli. Kalau tak kena geli, sebat kat tu kan. Mungkin dia akan sebat kan. Tapi kerana dia geli, dia tengok je siput babi nampak sesungut tu. Tengok je apa namanya babi tu, Allah, terus jadi geli. Terus dia tak lepas lagi Supaya orang jamu kita makan ulat lah, ulat beluncah tu. Fadhal lagi ulat. Kata, kalau dia hidup aku geli, dia pula dah mati. Biarlah comel macam mana pun tak nak kan. Dia kena geli. Kalau dia tidak melakukan perbuatan yang diharamkan tu atas dasar kerana geli, atas kerana dia tak mampu untuk lakukan, dia tak biasa, dia gelilah maksud dia. Maknanya dia takkan dapat pahala. Sebab tu Imam Al-Hattab sebut imtisalan. Kalau tak silapnya dalam ini asal kalimah imtisal ni daripada Imam Al-Mahalli, kalau tak silap. Akhirnya ada syarah Mahalli. Imam Mahalli sebut tak imtisalan? Sebab kitab ini adalah gabungan dua kitab sebenarnya. Imam Al-Hattab menghuraikan sekali matan ataupun syarahan Imam Al-Mahalli. Jadi ini syarah Mahalli campur dengan syarah Imam Al-Hattab ke atas matan Waraqat. Ada tak imtisalan? Maksudnya ada imtisalan. Pak lama cari tu. Ada tak kalimah imtisalan selepas bertakrif mahzur? Ada. Mereka kalimah imtisalan itu, ini adalah asalnya daripada Al-Mahalli. Cuma Imam Hattab mendatangkan juga seperti Imam Mahalli datangkan. Maknanya seseorang yang meninggalkan perbuatan yang haram, dia hanya akan dapat pahala masa bila? Kalau dia niatkan perbuatan meninggalkan benda haram tadi atas dasar kerana mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Habis kalau dia tak
tak ada terfikir pasal taat tu, terfikir kena geli tu, dia tak dapat pahala lah, berdosa lah. Tidak berdosa juga, sebab dia tak buat benda haram. Dia tidak buat benda haram, jadi dia tidak berdosa. Contoh, entah tadi kenapa tak nak makan? Ya, dah geli. Oh, entah berdosa. Kenapa pula? Sebab entah tak niat kerana Allah Ta'ala. Dia jawab balik, ana tadi tak dapat pahala je. Sebab Imam Mahali sebut imtisalan. Ana ketika tu tak teringat pasal imtisal tu, kena geli tu. Ana tak berdosa, tapi ana tak dapat pahala lah. Dosa tidak, sebab anda tidak buat benda haram. Lain kalau kata tak apalah, geli-geli pun sekali je lah. Ketika itu dia entah makan sekali, haram lah. Tapi kalau dia tak makan langsung, maka dia tidak melakukan perbuatan haram. Berdosa tak dia? Tidak berdosa. Dapat pahala tak? Tanya soalan. Awak tinggal tadi, kenapa? Saya takut ke Allah Ta'ala. Oh gitu, saya takut ke Tuhan. Dapat pahala. Dia tinggalkan kerana Allah. Sebab tu disebut imtisalan. Maksudnya imtisal awamirillah wa rasulih. Maksud imtisal sini, imtisalan li awamirillahi wa rasulihi. Wa yu'aqabu ala fi'lihi. Perbuatan yang namanya mahzur atau namanya haram ini, kalau dia lakukan perbuatan tersebut, dia akan kena hukuman. Maksudnya dia akan dibalas dengan api neraka di akhirat kelak. Maka kalau macam ni lah bentuknya, perbuatan itu dinamakan al-haram ataupun al-mahzur. Okey? Kalau ditinggalkan kerana Allah dapat pahala, tapi kalau buat kena dosa, kena azab. Kalau ada ciri-ciri ini pada satu perbuatan, maka ianya dinamakan sebagai al-haram ataupun al-mahzur. Manakala hukum bagi al-haram pula dinamakan sebagai al-hurmah ataupun al-hazru. Contohnya tadi syurbul kham, minum arak tadi adalah dinamakan sebagai al-haram ataupun al-mahzur. Apa dalilnya ataupun apa hukumnya? Hukumnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, fajtanibu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Jadi ayat ini adalah al-hazr ataupun al-hurmah, yang ia berkait dengan salah satunya syurbul khamr. Maka syurbul khamr adalah haram kerana ia berkait dengan ayat ini. Wa taqaddama su'alan wa jawabuhuma. Telah berlalu dua soalan dan jawapan bagi dua soalan tersebut. Soal mana pula? Yang ni lah yang saya kata nanti masa kita sampai kita akan bincang. Sebab kalau kita perasan, masa kita bincang ta'rif al-wajib hari itu, ada dua soalan yang diutarakan, yang didatangkan oleh Imam Al-Hattab, yang beliau menyatakan ada orang pertikaian ta'rif ni dengan dua bantahan. Cuma bantahan dalam bentuk soalan lah. Lalu didatangkan jawapan kepada dua bantahan tersebut. Bantahan pertama iaitu kalau dalam saya punya buku cetakan Darul Ihsan ni, pada muka surat yang ke-61. Itu soalan yang pertama. Fa in qil qawluhu wa yu'aqabu ala tarkihi yaqtadi luzumal iqab likulli man taraka wajiban wa laysa zalika bilazimin fal jawabu. Ini jawapan dia. Jadi ini soalan pertama. Kalau ada orang kata, kalau dikatakan, kalau dibantah ucapan wa yu'aqabu ala tarki, akan diberikan dosa kalau ditinggalkan perbuatan tersebut. Ini cerita pasal wajib sebab dia berkait dengan al-haram sekarang. Akan diberikan balasan sekiranya ditinggalkan perbuatan. Ini menunjukkan siapa saja tinggal perbuatan wajib akan dikenakan dosa. Sedangkan ada orang meninggalkan perbuatan wajib, tidak pula diberikan dosa di akhirat kelak kerana diampunkan Allah. Jadi ta'rif ni tak kena. Maka soalan pertama ni juga berlaku kepada ta'rif al-haram. Sebab dalam ta'rif haram sebab apa? Ma yusabu ala tarkih wa yu'aqabu ala fi'lih, akan dibalas sekiranya dilakukan. Lalu datanglah soalan yang pertama.
Main semua yang buat benda haram semua kena dosa ke? Semua akan dibalas dengan api neraka ke? Kan ada orang yang buat benda dosa tapi diampunkan Tuhan. Jadi main perbuatan tu tak dosa ke macam mana? Sebab kalau ikut takrif, mesti semua orang yang buat benda dosa mesti kena azab. Maknanya tak ada siapa pun yang akan ke syurga terus, semua kena azab. Mereka Nabi-Nabi je. Sebab Nabi-Nabi langsung tak pernah buat dosa. Adapun selain daripada Nabi-Nabi, walaupun pahala paling banyak sekalipun, dosa mesti ada je. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Maknanya semua yang melakukan dosa, walau sedikit macam mana pun, mesti kena bakar api neraka tu. Tak ada siapa lah masuk syurga terus. Semua transit. Sekejap ke lama tak tahu lah. Alhamdulillah kan. Melainkan Nabi-Nabi je yang straight tu ke syurga. Betul ke macam tu? Tak betul. Ada yang tu ke syurga Allah Ta'ala tak kena transit api neraka. Habis tak ada, tak betul lah. Ni bantahan yang pertama. Cuma jawapan dia pun telah berlalu sebelum ni. Cuma jawapan sebelum ni cerita pasal wajib lah. Kita kiaskan kepada sunat, kepada haram. Apa jawapan dia? Maksud wa yu'aqab ala tarki, maksud dia sekurang-kurangnya ada seorang yang kena azab. Atau maksud sebenarnya wa yu'aqab itu adalah berhak dapat azab. Jadi kita pun jawab maksud wal mahzur ni yu'aqab ala fi'li, kalau buat dapat balasan dosa, dapat azab api neraka. Maksud dia sekurang-kurangnya kena ada seorang yang dia buat satu benda haram, kena azab api neraka. Sekurang-kurang seorang tak bedah. Sebab Imam Haramain tak sebut pun semua orang yang buat benda dosa semua kena azab. Baru dinamakan perbuatan itu sebagai perbuatan haram. Imam Haramain kata siapa yang buat perbuatan ni dia kena azab. Maknanya sekurang-kurangnya seorang pun tak bedah. Atau jawapan yang seterusnya, maksud wa yu'aqab ala fi'li adalah yatarattabul iqab, yastahiqul iqab. Ini jawapan bagi soalan pertama. Apa soalan kedua pula? Soalan kedua, kalau ikut nuskah saya ni pada muka surat yang ke-62. Cuma soalan yang kedua ni, kalau asalnya cerita pasal ta'rif wajib lah. Disebut wa urida ala ta'rifil mazkur annahu ghairu mani' lidukhuli katsiri minas sunani fihi fa innal adhana sunnah wa idza tarakahu ahlu baladin qutilu wa kafa bizalika iqaba wa kadzalika salatul idaini 'inda man yaqulu bizalik wa man taraka al-witra rudda syahadatuhu wa nahwi zalik. Jadi soalan kedua, ta'rif ni tidak mani', sebab ada benda yang tidak wajib tetapi kalau ditinggalkan kena iqab. Ini bagi takrif wajib. Jadi kalau kita kenakan pada isu kita sekarang ni, pada perbuatan yang namanya haram, kita akan kata wa yu'aqabu ala fi'lihi, kalau dibuat akan kena iqab. Kita kata ada benda tidak haram tapi kalau buat kena iqab. Ada benda tak haram, dia tidak haram, tapi kalau buat kena iqab. Dia haram lah, dia tak haram. Dia macam mana? Tak ni tak tidak mani'. Contoh apa? Satu orang budak kecil satu orang budak kecil, dia pun pergi tengah-tengah tengah-tengah ada satu majlis pengajian, dia pun pergi ke depan ustaz tu, dia ambil cawan penceramah tu, dia pun baling ke dinding, pecah tu. Apa yang dia akan kena lepas tu? Maknanya berdasarkan hukum syarak, dah kalau budak tu pecahkan, maka dia akan diberikan hukuman. Apa dia? Diambil daripada harta budak tu untuk diganti cawan baru. Tak? Baik, perbuatan budak tadi haram tak ya? Sebab wa yu'aqab ala fi'li. Dia buat perbuatan budak kecil pergi campak cawan ke dinding, pecah cawan tu, dinding pun pecah budak sikit. Kan kuat benar dia campak, dia budak je. Jadi perbuatan dia haram lah sebab wa yu'aqab ala tarki. Kita kata tak, budak kecil perbuatan dia tak haram, bahkan perbuatan budak kecil ni terus tak ada hukum sebab dia kena mukallaf. Tapi dalam ta'rif mahzur disebut wa yu'aqab ala tarki. Kalau dibuat kena balasan.
Maknanya kamu kata perbuatan budak tak ada hukum, tiba-tiba perbuatan budak akan termasuk dalam takrif mahzur, sedangkan dia bukan dalam mahzur. Maknanya takrif ini tak kena. Takrif ini tidak sempurna sebab ada benda luar yang termasuk sekali dalam takrif. Kan? Contoh lagi disebut dalam kitab-kitab fiqh, satu orang lelaki yang dia ini berperwatakan dia tu lembut. Dia bukan buat lembut, dia memang tak mampu nak jadi lelaki yang ganas. Dia bukannya dia yang gatal, kan? Lain, kan? Contoh ada macam apa, kerana setengah ada orang kata, kerana saya ada kawan tapi dah meninggal lah. Kita panggil dia orang sopan, lelaki sopan. Dia meninggal lah, Allah yarhamu. Dia bukannya jumpa kata hayu, tak ada. Tapi dia suka masak, kan? Dia suka keluar rumah dia cantik, bersih. Rumah budak lelaki biasa tak begitu. Rumahnya hampir seperti sarang naga, contoh, kan? Biasanya begitulah rumah orang lelaki. Orang perempuan rumahnya bersih, kan? Siapa yang kahwin dia tahulah betapa isterinya bersungguh-sungguh untuk memelihara keindahan rumah, manakala lelakinya pula biasalah, kan? Biasa dalam suasana ke dragonan itu, kan? Okey. Jadi mukhannas ini, kalau dia kalau dia macam sahabat saya tadi, dia sopan je lah, dia tak adalah bagi kesan apa. Tapi kalau contoh satu orang ni, dia bukan buat-buat, tapi dia menyebabkan orang terfitnah dengan dia. Orang jadi boleh suka dengan dia, jadi sampai boleh buat benda haram dengan dia, kan? Contoh, dia punya perwatakan itu sampai ada orang minat kat dia, tapi secara haram lah. Dia bukan dia yang buat, dia kebetulan je, zaman Nabi pun ada mukhannas, banyak orang yang kebetulannya Allah takdirkan dia begitu, orang lelaki yang berperwatakan lembut ni, dia tak mampu nak, dia bukan dia pakai baju perempuan. Itu kalau dia pakai baju perempuan, itu dia boleh dikenakan hukuman. Ni dia pakai jubah elok, pakai serban elok, tapi lembut lah. Nampak lembut, kan? Jadi ketika itu dalam perbahasan fiqh, mukhannas ini dia hendaklah dikeluarkan daripada kampung tu. Sebab orang kampung tu akan jadi rosak kalau dia ada. Main hukuman tak? Hukuman. Cuma masalahnya, dia berdosa ke? Dia buat benda haram ke? Dia tak buat benda haram. Baik, maknanya dia telah yu'aqab ala fi'lihi. Maksudnya dia berjalan, dia bukannya jalan dia saja nak buat catwalk tu, tak. Dia jalan keselai boleh nak buat, tapi dia tak mampu. Dia kebetulan dia khilqiyan dia jalan tu nampak lembut, kan? Macam orang perempuan. Jadi macam mana? Dia berjalan tu dosa ke? Tak. Bila dia bercakap, contoh, cakap dia suara dia ayu, kan? Dia suara dia ayu, kan? Orang dengar pun, wow, kan? Orang tak lepas, dosa ke dia bercakap? Tak. Tapi wa yu'aqab ala tarki, ala fi'li, dia diberikan balasan disebabkan perbuatan dia. Maksudnya dia buat benda haram. Kalau ikut takrif ni, perbuatan mukhannas termasuk dalam takrif mahzur, sedangkan dia tidak melakukan perbuatan haram. Cuma kenapa dia diiqab? Kerana apa? Kerana dia berlaku perbuatan dia yang menyebabkan fitnah pada orang. Baik. Maknanya ada benda yang bukan haram tetapi turut diberikan iqab. Jadi maknanya takrif tak betul. Takrif bagi haram ni tak betul kalau ikut bantahan ni lah. Lalu jawapannya sebagaimana telah disebut, wa ujiba bi annal murada iqabul akhirah. Yang dimaksudkan dengan iqab wa yu'aqab ay fil akhirah. Adapun yang mukhannas tadi, dia kena keluar dari kampung dia, pergi ke tempat yang mungkin sesama dia saja, atau kampung yang semuanya orang soleh. Orang soleh pun tak kisah dengan dia. Ketika itu dia dihukum tu di dunia, bukan dihukum pun, dia diberikan satu hukuman, bukanlah sebabkan kerana kesalahan dia, tapi kerana untuk mengelakkan daripada benda yang lebih buruk. Sedangkan yang dimasukkan dalam ta'rif wa yu'aqab ala fi'lihi ay fil akhirah.
Ini jawapan je lah. Jadi maknanya ta'rif ni okey balik. Jadi sebab tu Imam Hattab sebut wa taqaddama su'alan wa jawabuhuma. Dua soalan ni telah pun disebut sebelum ini, dan juga jawapannya pun telah disebut sebelum ni, iaitu telah disebutkan suatu berlaku bantahan terhadap ta'rif al-wajib. Okay, selesai. Jadi tahulah kita bahawa ada perbuatan-perbuatan mubah yang dia tidak berdosa tapi berlaku hukuman. Kalau tak silap ni dalam zaman Sayyidina Umar pun ada satu orang yang dia terlalu dia seorang lelaki yang terlalu handsome, menyebabkan sampai orang perempuan jadi terbayang-bayang begitu. Lalu Sayyidina Umar minta supaya orang tadi dibotakkan kepala. Cuma secara amanahnya saya pernah dengar segitu, tapi saya tak tahu dalam kitab mana dia sebut benda tu. Tapi seingat-ingatnya orang cerita memang zaman Sayyidina Umar ada satu orang lelaki yang terlalu handsome. Akhirnya sampai orang perempuan pun semua cerita pasal dia je. Jadi Sayyidina Umar takut berlaku apa benda tak elok, selepas tu dibotakkan, dihukum. Salah dia ke yang menyebabkan muka dia handsome? Mana dia buat pembedahan plastik. Dia memandang muka dia macam tu. Akhirnya dia dibotakkan, dia dihukum bukan sebab kesalahan dia, tapi kerana demi mengelakkan kerosakan orang lain. Jadi kalau ikut ceritanya, selepas dia dibotakkan makin nampak lebih handsome lagi. Lebih handsome selepas dibotakkan. Akhirnya Sayyidina Umar kata dia kena keluar lah. Kita nak botakkan dia supaya nampak dia tu tidak handsome, tapi dah dibotakkan tu semakin handsome. Jangan main ada orang pakai botak pakai handsome. Tapi ada rambut lah. Kalau rambut putih dah tak handsome dah lah. Okey. Khalas, seterusnya ta'rif yang kita pergi kepada yang keseluruhannya. Subhanallah, waktu sudah terlalu lalu. Okey. Wal makruhu min haitsu wasfuhu bil karaha ma yusabu ala tarkihi imtithala wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Al makruh, perbuatan yang namanya makruh pula, apa dia? Min haitsu wasfuhu bil karaha. Min haits, dari satu skop kecil, takyid, kita kecilkan skop dari satu skop kecil, iaitu perbuatan ini berkait dengan hukum yang namanya karahah. Apa dia makruh ketika itu? Ma yusabu ala tarkihi, sebarang perbuatan yang diberikan pahala sekiranya ditinggalkan. Imtisala, juga seperti al-haram tadi, dia diberikan pahala sekiranya dia tinggalkan perbuatan makruh tadi kerana Allah Azza wa Jalla, kerana menjunjung arahan Allah dan arahan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, tidak pula dia diberikan balasan sekiranya dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi kalau dia buat perbuatan tu, dia tidak diberikan balasan. Tapi kalau dia tinggalkan kerana Allah, dia diberikan pahala. Jadi ini adalah ta'rif kepada makruh. Wa inna ma qayyadna tarattub as-sawabi 'ala at-tarki fil mahzuri wal makruh bil imtisal لأن المحرمات والمكروهات يخرج الإنسان من عهدتها بمجرد تركها. Sekarang Imam Al-Hattab dah sebut kenapa kita sebut imtisalah tadi. Kenapa dalam ta'rif al-mahzur dan juga ta'rif makruh disebut imtisalah. Ma yusabu ala tarkihi imtisalan. Maksud dia li ajli imtisal awamirillah wa awamir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apa faedah didatangkan kalimah imtisal, sedangkan dalam ta'rif wajib, ta'rif mandub, ta'rif mubah tak ada pun kalimah imtisal ni. Jadi kata Imam Al-Hattab, wa inna ma qayyadna tarattub as-sawab ala tarki fil mahzur wal makruh bil imtisal, kita ikat pahala disebabkan meninggalkan perbuatan yang mahzur dan juga makruh ni, kita ikatkan pahala itu sekiranya dibuat atas dasar kerana Allah Ta'ala. Perbuatan meninggalkan itu dibuat kerana Allah SWT. Kenapa? Li'annal muharramati wal makruhati
yakhrujul insanu min uhdatiha bimujarradi tarkiha. Kerana benda-benda perbuatan haram, perbuatan-perbuatan makruh ni, manusia mukallaf ni, al-insan ni maksudnya al-mukallaf, al-insan al-mukallaf, manusia mukallaf ni dia akan keluar daripada uhdatiha. Dia akan keluar daripada uhdatil muharramat wa uhdatil makruhat. Dia akan keluar daripada belenggu lah, kita boleh terjemahkan itu, daripada belenggu perbuatan haram dan juga perbuatan makruh ni bimujarradi tarkiha. Dia akan dianggap keluar, dia bebas daripada diancam dengan dosa tadi, hanya semata-mata apabila dia meninggalkan perbuatan tersebut, walau apa niat sekalipun. Akhi, fadal akhi, apa ni? Ni daging cicak goreng. Dia minat cicak, semua katakan dia minat cicak. Gelilah kan, tapi tengok Allah, ada orang tengok aku ni ngajar warakat, jadi orang pecah Facebook, pensyarah warakat makan cicak. Ya, dia pun tak makan. Tengok ada orang ada. Kalau tak ada orang ni sebab lah. Kerana ada orang dia tak jadi makan. Berdosa tak dia? Dia tak berdosa. Tapi dapat pahala? Memang tak dapat pahala. Sebab apa? Sebab dia meninggalkan perbuatan haram tadi bukan kerana Allah, tapi kerana ada orang ada. Tapi adakah dia berdosa? Dia juga tidak berdosa, kerana seseorang itu dianggap terlepas daripada belenggu haram, belenggu makruh ni sekiranya dia meninggalkan perbuatan tersebut. Semata-mata tinggal, selesai, dia dah dianggap selamat. Li'anna al-muharramati wal makruhati yakhrujul insanu min uhdatiha bimujarradi tarkiha, ay bimujarradi tarkil muharramat wa tarki al makruhat wa illam yash'ur biha, sekalipun dia langsung tak teringat dengan benda-benda yang haram dan juga benda-benda makruh tadi. Kadang-kadang kan kita berjalan, pasal nak kita berjalan, kita lalu kedai arak. Kita tengok arak tu kita jalan terus. Kita berdosa ke? Tak berdosa, sebab kita bukannya minum arak. Dapat pahala ke? Tanya dia balik, awak tak minum arak sebab apa? Dia kata entah, masa lalu tadi sebab keturunan dah lambat pergi kelas, tak terfikir apa pun, sebab fikir fokusnya dah lambat. Bila tengok tu macam pandang biasa lah, tak terfikir pula yang ni arak haram, diharamkan syarak, jangan makan, jangan minum. Tak teringat langsung. Dia langsung tak teringat yang benda ni haram ke tak haram. Cuma kerana dia nak cepat, dia terus terlupa. Dia dapat botol tu, jalan tu, dia tak terfikir ni botol arak. Jadi dia dianggap orang yang selamat daripada terjebak dalam benda haram dan juga benda makruh ketika tu. Sebab apa? Sebab dia tak buat benda haram. Cuma kebetulannya ketika tu dia langsung tak teringat yang benda tu haram. Jadi kata Imam Al-Hattab, wa illam yash'ur biha, sekalipun dia tak terfikir yang benda tu halal, benda tu makruh atau benda tu haram, apabila dia tak buat saja benda tu dengan sebab apa saja, dengan apa sebab lah, contoh macam tadi, kenapa dia tak singgah minum arak? Dia dah lewat, dia dah tak terfikir pasal arak tu sebab dia dah lewat nak ke kelas. Maka ketika itu dia dianggap orang yang telah meninggalkan benda haram dan juga benda makruh, kalau benda yang tu benda makruh lah. Fadlan 'anil qasdi ila tarkiha, fadlan 'anil qasdi ila tarkiha. Lebih-lebih lagi lah kalau orang itu dia dia langsung fadlan 'anil qasdi ila tarkiha, li'anna al-muharramati wal makruhat yakhrujul insan min uhdatiha bimujarradi tarkiha wa illam yash'ur biha fadlan 'anil qasdi ila tarkiha. Apatah lagi kalau dia tidak melakukan benda haram tadi kerana dia memang tak nak buat benda haram. Dia datang masa dah lambat lagi ke, tengok astagfirullahalazim, ada pula kedai arak, ngarut, boleh pula ada arak kat sini. Lepas tu dia tu ikhlas. Dia tak nak minum arak tu kerana dia memang tak nak buat benda haram. Lagi-lagilah dia akan terlepas daripada belenggu pengharaman. Sebab kalau dia tak teringat pun, dia sudah terlepas daripada belenggu iqab,
dan juga belenggu makruh. Kalau perbuatan tu perbuatan makruh, kalau dia tak teringat pun dia terlepas, apatah lagi kalau dia tidak melakukan perbuatan haram atau perbuatan makruh tu kerana Allah SWT, lagi-lagi dia akan terlepas daripada belenggu pengharaman dan belenggu pemakruhan tadi. Jelas Jelas semua Okey. Walakinnahu la yatarattabu thawabu ala tarki illa idza qusida bihi al-imtisal. Cumanya walaupun tadi isunya dia terlepas tak daripada dosa tu, ataupun dia terlepas tak daripada belenggu makruh tadi, kita kata dia terlepas. Sama ada dia niat kerana Allah ke, dia langsung tak terfikir apa ke, atau apa niat dia pun, asal dia tak buat je benda makruh, dia tak buat je benda haram, dia terlepas daripada belenggu makruh dan juga belenggu haram. Soalan kedua, dia dapat pahala ke tidak? Dari sudut pahala, kata Imam Khattab, dia hanya akan dapat pahala kalau dia tinggalkan kerana Allah. Tapi kalau dia tak minum arak, kebetulan hari tu dia tak minum arak, sebab apa? Sebab dia tak terfikir langsung. Dia punya fokus kelang kabut sebab dah lambat. Dia jalan, nampak botol tu pun jalan straight je. Nak singgah pun dah tak nak, dia kata dah lambat. Ketika itu dia tak dapat pahala sebab dia tak minum arak tadi bukan kerana Allah, tapi dia tak minum arak kerana dia tak dah nak kerja kelas. Dia dah tak sempat untuk ke kelas. Walakinnahu la yatarattabu thawabu ala tarki illa idza qusida bihi ay bitarki qusida bitarki al-imtisalu. Maknanya kalaulah qusida al-imtisal bitarki, dia meniatkan ketika mana dia tinggalkan benda haram tu, dia niatkan kerana Allah, kerana menjunjung arahan Allah dan arahan Nabi alaihi salatu wasalam, ketika itu barulah dia dapat pahala. Maksudnya dari segi pahala, bila dia akan dapat pahala? Kalau dia tinggalkan benda haram atau tinggalkan benda makruh? Kalau dia tinggalkan kerana Allah. Baik, adakah dia dianggap orang yang meninggalkan benda haram atau makruh ni apabila dia niat kerana Allah? Kita kata tak semestinya. Dia dianggap terkeluar daripada melakukan benda haram dan makruh ni apabila dia tinggalkan saja benda tersebut. Tak kisahlah apa niat dia sekalipun. Cuma dari sudut pahala, bila dia akan berpahala kalau dia tinggalkan benda haram atau benda makruh? Kalau dia tinggalkan dengan niat kerana Allah Azza wa Jal. Wa innama qayyadna tarattub as-sawabi ala tarki fil mahzuri wal makruh bil imtisali. Limaza? Lianna al-muharramati wal makruhat yakhrujul insanu min uhdatiha bimujarradi tarkiha mahma sabab adabil ityan wa illam yash'ur biha fadlan 'anil qasdi ila tarkiha, lakinnahu la yatarattabu thawabu 'ala tarki illa idza qusida bihi al-imtisal. Fa in qil hal sanastamir qulna natawaqqaf. Fa in qila hal nastamir qulna natawaqqaf. Okey, kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah minggu depan sekiranya ada ajar, ada umur, kita akan sambung untuk perbahasan yang keseterusnya insyaAllah. Fa in qila tadi Okey. Okey, terima kasih semua. Mohon maaf di atas kekurangan. Semoga diberkati Allah Azza wa Jal. Kita sama-sama tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.